بسم الله الرحمن الرحيم. لا حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين خصوصا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على روح العلماء الصوفيين نشألهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك أعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bahagia Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, tuan kuasa masjid, muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah untuk tunaikan solat Jumaat. Sebelum kita tunaikan solat Jumaat, sama-sama untuk kita bertazkirah untuk diri saya sendiri terutamanya, dan juga untuk sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Ingatlah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita berada di penghujung tahun. Ada beberapa hari lagi kita akan tinggallah tahun 2022 bagi kiraan Masihi, dan kita akan masuk tahun baru 2023. Ya. Jadi peluang Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita sampai hari ini. Apabila Allah hantar kita ke dunia ni, bila nak masuk tahun baru, berarti umur kita pun semakin bertambah. Tambah di segi angka, tetapi tidak tambah di segi hakikatnya, tak tambah. Dia semakin hari semakin kurang. Semakin hari semakin hampir kita dengan lubang kubur. Semakin hari semakin hampir kita disapa oleh malaikat Azrail. Ya, jadi apakah persiapan kita apabila kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini? Allah hantar kita ke bumi ini, Allah bagi kepada kita 4 perkara. Ya, Allah bagi catat kepada kita ni 4 perkara. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ialah usia, tempoh untuk kita hidup atas dunia. Nah, tarikh mati kita ni dah ada. Semuanya pada pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tarikh mati kita ni bila? Mungkin sekejap lagi, mungkin esok, mungkin tahun depan, kita tak tahu bila. Kita tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui perkara ini. Kita ni umur di atas dunia ni berapa lama, kita hidup berapa lama, kemudian pula kita mati bila, mati di mana, hari apa, tengah buat apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dibekalkan juga kepada kita ialah rezeki. Selama mana kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, Allah taala bagi rezeki kepada kita. Jadi kita lah
sepanjang kita duduk di atas dunia ni, kita makan segala rezeki-rezeki itu, selagi mana rezeki itu tak habis, lagi itu kita tak akan mati. Walaupun accident teruk macam mana sekalipun, tapi rezeki kita belum habis. Contoh, kalau kata ditakdirkan kita ini, rezeki kita ni 1 tan beras, kita dah makan 999 kilo, tinggal sekilo lagi tak makan, accident, rezeki kita belum habis, maka kita tak akan mati. Nah, habis saja rezeki kamu ni, ada banyak mana sekalipun yang belum kamu makan sekalipun, tu bukan lagi rezeki kamu, tu adalah rezeki untuk orang lain pula. 2. Yang ketiga, Allah Ta'ala bekalkan kepada kita akal. Manusia ni, dia ada akal, dia ada nafsu. Tu. Dan yang keempat yang Allah Ta'ala bagi juga sepanjang kita berada di atas dunia ni, ialah tenaga kita. Kemana kita manfaatkan tenaga kita? Tenaga kita ni, masa kita muda, tenaga kita kuat, boleh sepak bola, semua boleh. Dan apabila kita semakin tua, semakin berusia, tenaga kita semakin hari semakin berkurangan. Mata semakin kelabu, telinga makin tak dengar, badan semakin bongkok, dan segala-galanya semakin hari semakin lemah. Dan perlu kita kena ingat, muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan itu, semuanya itu kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari mahsyar nanti. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama al-'abdi yawm al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi fima wa an malihi min ayna iktasabu wa fima anfaqahu wa an jismi fima ablah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kaki seorang anak Adam di hari akhirat kelak nanti, bila kita dibangkitkan di mahsyar. Sekarang ni kita berada pada persinggahan dunia, destinasi yang keempat. Manusia ni kita diciptakan di mana? Diciptakan di syurga, kemudian dicampak turun ke dunia ni, dan Allah panggil kita pulang semula. Kalau kamu jumpa jalan pulang, maka selamatlah kamu. Mana nak cari panduan jalan pulang? Jalan pulang itu panduannya adalah Al-Quranul Karim. Rujuk Quran, maka kamu akan jumpa. Kamu akan jumpa jalan pulangnya. Tak cukup dengan itu lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar Nabi, Rasul untuk menceritakan kepada kita bagaimana kita nak selamat, untuk kita ke jalan pulang. Jadi kita lalui alam arwah, kita lalui alam zuriat, duduk dalam badan ayah kita, tulang surbi ayah kita, kemudian kita masuk dalam alam rahim, duduk dalam rahim mak kita. Sekarang ni kita berada di destinasi singgahan yang keempat, iaitu alam dunia. Kemudian kita akan berpindah ke barzah sebagai destinasi yang ke-5, kemudian kita akan pergi destinasi yang ke-6, mahsyar. Masa di mahsyar nanti, ketika mana kita nak pergi menuju ke seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak akan berganjak kaki seorang hamba itu, tidak akan bergerak pada hari kiamat, sehingga dia akan ditanya tentang umurnya, ke mana dia habiskan. Umur kita ni kok mana kita habiskan? Ni dah tahun 2022 nak habis dah. Allah Ta'ala akan tanya kita daripada usia kita, umur kita ni kita perhabis kot mana? Kita perhabis kot mana usia kita ni, umur kita ni kita perhabis dia kot mana? Apakah kita telah habiskan kepada tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya? Ataupun kita buang masa? Dia nak masuk tahun baru ni, sama-sama kita azam, sisa usia yang masih ada pada diri kita ni, aku mesti kena manfaatkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala tanya tentang akal kita.
yaitu tentang ilmunya. Apakah yang mana yang telah dilakukan dengan ilmunya? Kita manfaatkan akal kita ni, kita belajar ilmu apa? Ilmu apa yang kita belajar? Apakah kita ini menggunakan akal untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam keadaan dunia akhir zaman ini yang orang tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah ta'ala akan tanya di hari akhirat kelak nanti. Kalau kita tak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita tak ada, bagaimana kita mengungkap dan kita tidak mengerti kalimah la ilaha illallah, sedangkan itulah ketika mana kita masuk ke barzah sebagai penentuan laluan kita di barzah, sama ada kita melalui raudhatun min riyadil jannah ataupun hufratun min hufarin niran, dua laluan. Dan yang mana yang ketiga, yang mana itu yang kedua, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya kepada kita. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, masa pun dah nak masuk zuhur dah, di sakat tu dua baru, dua lagi insya-Allah saya akan sambung dalam khutbah Jumaat sekejap lagi insya-Allah. Jadi sebelum saya akhiri tazkirah pada tengah hari ini, saya ambil kesempatan sikit tuan-tuan, satu saja, iaitu saya ambil kesempatan tengah hari Jumaat ini untuk melancarkan derma jihad khusus untuk kita membantu pondok-pondok yang terkesan dengan banjir. Saya diberi tanggungjawab sebagai pengurusi, kita ada pengurusi pertubuhan muafakat pondok se-Malaysia yang menaungi 313 pondok seluruh Malaysia. Paling banyak Kedah, 75 buah pondok. Dan sekarang ni diikuti Kelantan dan ikuti Terengganu. Sekarang ni setakat sebelum Jumaat tadi saya dapat laporan Kelantan sahaja 19 buah pondok yang terlibat, yang terkesan dengan banjir. Di Kelantan, Terengganu masih lagi update, tak dapat lagi. Jadi insya-Allah tengah hari Jumaat ni saya melancarkan derma jihad khusus untuk kita bantu pondok. Sebab pondok ni dah istimewa sikit. Istimewa apa? Walaupun sahabat-sahabat lain duk bantu tempat-tempat lain, tok guru pondok ni dia takkan minta. Dia takkan pergi habaq NGO ni duit kan apa ni rosak itu rosak ni, tok guru takkan habaq. Kita kena pergi cari. Jadi kita ada wakil-wakil kita sana. Jadi insya-Allah saya letak tabung di belakang tu, dua tabung yang ada gambar saya tu, tabung pondok. Jadi insya-Allah pakatlah sama-sama kita bantu. Hari ni kena ujian bagi mereka, kita permudahkan untuk mereka. InsyaAllah nanti kalau kena ujian bagi kita nanti, InsyaAllah Allah Ta'ala permudahkan bagi kita insyaAllah. Sekadar itu, Wallah Subhanahu wa Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Imam, yang berbahagia Ustaz Mazuki, tuan-tuan para jamaah yang dikasihi sekalian, izinkan untuk saya umum satu perkara saja pada tengah hari ini. Ulangan daripada pengumuman pada minggu lepas berkenaan dengan mesyuarat agung perkhairat. Ini mesyuarat agung perkhairat. Mesyuarat agung perkhairat akan diadakan pada minggu depan, hari Jumaat 30 Disember. Pada minggu depan, hari Jumaat 30 Disember, selepas solat Jumaat, akan diadakan di masjid kita ini, di Dewan di bawah sana. Semua tuan-tuan dan puan-puan ahli perkhairat dijemput untuk hadir ke mesyuarat tersebut. Dan sehubungan dengan itu, sekiranya terdapat usul yang ingin
sampaikan, hendaklah disampaikan kepada setiausaha perkhairat sebelum 25 hari bulan 12. Semua usul yang ingin disampaikan hendaklah disampaikan kepada setiausaha perkhairat sebelum 25 hari bulan 12. Makanan insya-Allah akan disediakan pada minggu depan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا معشر المسلمين رحمكم الله، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، فقد أخرجه البخاري والمسلم جازمان بصحة ما أخرج أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, apabila khatib bangun membaca khutbah di atas mimbar, janganlah kita bercakap-cakap ataupun berkata-kata, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Oleh demikian, bila sama-sama kita mendiamkan diri mendengar serta taat, mudah-mudahan diberi rahman oleh Allah ke atas kita sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di mimbar yang pertama ini khatib berpesan kepada diri khatib dan juga sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan segala larangan dan teguran Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang demikian itu dapat menyelamatkan kita di dunia dan juga di hari akhirat kelak nanti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sambungan daripada tazkirah sebentar tadi, di antara persoalan yang Allah Subhanahu wa taala akan soal kepada kita, yaitu berkaitan wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita berkaitan harta yang mana yang kita miliki. Daripada harta itu, daripada manakah kamu dapat dan kemanakah kamu telah habiskan harta itu. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, rezeki kepada kita, kita perlu kena ingat, setiap apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu, sama ada kita membuat pilihan untuk kita memilih harta itu bagi hak orang lain ataupun hak milik kekal kita. Bagaimana yang dikatakan hak milik orang lain? Kita usaha dan kita simpan banyak-banyak harta itu, dan selepas daripada kita mati, semuanya itu akan berpindah kepada milik orang lain, akan pindah-pindah kepada milik isteri kita, akan pindah kepada anak-anak kita, akan pindah kepada waris kita. Belum tentu tuan-tuan mereka ini akan ingat kepada kita selepas daripada kematian. Mungkin ingat kita sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi lama kelamaan mereka akan melupakan kita. Begitu jugalah segala apa yang kemana yang kita beli semasa mana kita berada di atas dunia. Kemewahan, kekayaan itu kita menggunakan untuk semata-mata manfaat kita beli di atas dunia. Maka semua itu tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin buruk, dan akhirnya akan rosak ataupun dia juga akan jatuh kepada tangan orang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita muhasabah untuk kita membuat keputusan terhadap harta yang mana yang Allah telah beri kepada kita,
yang Allah Ta'ala telah rezekikan kepada kita, baik berbentuk gaji ataupun mana-mana sumber perniagaan dan sebagainya, manfaatkan dia, tukar kepada mata wang yang laku untuk digunakan pada destinasi-destinasi yang seterusnya, yaitu destinasi barzakh, destinasi mahsyar, dan juga destinasi akhirat. Karena ini yang lebih manfaat bagi kita, karena itulah kita akan menjadi seorang yang mana yang lebih mengingati saat-saat kematian. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita biarkan harta itu, biarkan begitu sahaja, semakin banyak di atas dunia, menyebabkan kita akan terkena satu penyakit, yaitu penyakit yang disebut sebagai penyakit al-wahnu. Sahabat bertanya, apakah dia al-wahnu ya Rasulullah? Al-wahnu itu ialah hubbud dunia wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan benci kepada kematian. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapakah berlaku seperti itu, yang yang manusia ini akan cintakan kepada dunia dan benci kepada kematian? Antaranya Rasulullah menyebut bahawa dia telah mengumpulkan banyak harta kekayaan di dunia, sebab itu dia lebih cintakan dunia, sayang untuk meninggalkan dunia ini. Andai kalau dia infak, dia sedekah, dia wakaf, dia derma dan sebagainya, maka dia akan sentiasa mengumpulkan harta di akhirat, maka ia akan berlumba-lumba untuk ke sana. Malangnya lagi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita punya harta itu pula menyebabkan anak-anak kita, keluarga kita berebut-rebut sehingga bergaduh dalam urusan faraid, semuanya ini akan membawa sengsara yang lebih dahsyat bagi kita. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita miliki harta, maka setiap hujung tahun, sekarang kita berada di hujung tahun, maka tunaikan tanggungjawab kita ialah mengeluarkan zakat harta kita. Ini di antara banyak yang orang abai, sedangkan ini merupakan satu rukun daripada rukun Islam. Selain daripada salat, selain daripada puasa, zakat merupakan satu perkara yang yang dituntut dalam Islam. Sebab itulah perkara jelas menunjukkan bahawasanya zakat merupakan suatu syariat yang sangat penting bagi umat Islam. Ia juga menggambarkan betapa besarnya ibadah zakat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping terdapat padanya maslahah dan juga kebaikan yang besar pada umat Islam, di antara maslahah yang terbesar dalam zakat ini adalah sebagai tanda bersyukurnya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, mereka ini adalah golongan mereka orang yang tidak bersyukur dengan nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Sesiapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka akan menanggunglah Allah Subhanahu wa taala, akan membalakan baginya. Allah akan tarik berkat rezeki itu. Rezeki dia akan merasa semakin hari semakin berkurangan. Rezeki dia semakin hari semakin tidak cukup, walaupun dia bekerja siang malam, pagi petang dan sebagainya. Ia juga bagi membuktikan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebahagian daripada harta yang dicintai hanya kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Pada masa yang sama, ia mampu untuk memupuk keyakinan kepada seorang mukmin berkenaan janji Allah Subhanahu wa taala, berkenaan kebahagiaan bagi orang yang mana yang menunaikan zakat.
Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita mengeluarkan zakat juga kita menggembirakan orang-orang lain, menggembirakan asnaf. Banyak sekarang ni asnaf-asnaf yang mana yang kita lihat, terutama di tempat-tempat pengajian kita lihat ramai asnaf. Mereka ni tak pernah berminta kepada kita, dan mereka tak pernah menyatakan bahawa mereka ini susah. Mereka hidup dengan cara mereka, tapi hakikatnya mereka ini asnaf. Kadang-kadang kita melihat lebih susah daripada yang kita lihat orang-orang lain. Kita perlu sedar bahawa di antara tujuan dan matlamat pensyariatan zakat ini adalah supaya perasaan bertanggungjawab sesama muslim sentiasa terlaksana. Seorang yang kaya perlu bertanggungjawab ke atas orang yang mana yang miskin dan juga yang memerlukan. Setiap orang perlu menyadari bahawasanya saudara se-Islam mereka merupakan tanggungjawab mereka, dan masyarakat Islam tidak mungkin wujudnya orang-orang yang miskin dan memerlukan tanpa dipedulikan oleh saudara-saudara muslim yang lain. Walaupun kita ini hidup senang, tetapi mereka yang mana yang sangat merana. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah saudara di antara saudara-saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di antara zakat yang mana yang paling orang tak perasan, zakat yang mana yang paling banyak orang abai, terutama di kalangan mereka yang mana yang bekerja dan sebagainya, yang mendapat pendapatan yang banyak, di antaranya ialah zakat pendapatan dan juga zakat simpanan. Maka perlu kita kena ingat setiap hujung tahun ini begini, kita perlu kena mengingatkan sesama kita, seluruh umat Islam, agar melihat kembali harta wang yang mana yang kita miliki, berapa banyak duit yang mana yang kita miliki, khususnya yang disimpan di dalam mana-mana bank ataupun institusi keuangan yang ada. Cek semua bank. Daripada kita memiliki berapa akaun bank kita cek semua, tengok mana duit kita yang mana yang kita simpan. Marilah sama-sama kita menaikkan zakat simpanan kita masing-masing. Caranya dengan kita ini hanya perlu melihat ke semua wang-wang kita yang mana yang kita miliki, sama ada dalam bank-bank, institusi-institusi keuangan, atau di mana-mana simpanan yang mana yang ada. Jika kesemua kita campur wang-wang itu, terdapat RM21,155.12 sen, maka sudah cukup nisab kita kena buat keluar zakat. Campur bank Islam, campur Maybank, campur public bank, campur semua bank-bank kita, terdapat rupa-rupanya duit kita sudah memiliki sebanyak RM21,155.12 sen, maka dia sudah dikira wajib menunaikan zakat. Cara kita nak mengirakan zakat dengan kita campur semua jumlah wang tersebut setiap bank yang kita ada, kemudian dia hanya perlu menolak nilai daripada akaun bank tabung haji sahaja. Cek semua, tolak daripada simpanan kita dalam tabung haji. Kenapa? Hal ini kerana tabung haji telah menunaikan zakat bagi pihak pendefensinya. Kemudian baki ke semua wang itu yang ada itu hendaklah dikalikan dengan 2.5%. Darab dengan 2.5%, maka nilai yang keluar tersebut itulah sebagai zakat wang simpanan dia bagi tahun ini. Contohnya, kita andaikan dia memiliki keseluruhan simpanan sebanyak RM25,000, maka bila dikalikan dengan 2.5, jumlahnya adalah RM625,
maka zakat simpanan bagi tahun ini adalah sebanyak RM625 sahaja. Sebagai makluman bagi golongan-golongan pesara yang mana yang sudah boleh mengeluarkan wang KWSP secara sukarela juga tertakluk di bawah kaedah zakat simpanan ini. Kita kiralah masing-masing banyak mana duit yang kita ada dan kita darab dengan 2.5, maka keluar daripada itu adalah zakat yang mana yang wajib kita kena keluar. Wang zakat itu bukannya wang kita, bukan milik kita lagi, dia adalah milik orang. Maka keluarkan daripada simpanan kita dan sampaikan, berikan kepada mereka yang mana yang berhak menerima zakat itu. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga hidup kita akan sentiasa di dalam keceriaan serta mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri, anugerahkan kepada kita. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Maksudnya, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau akan membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى النور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذي هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عن ما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقربة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل الله بعنيتك توفيقك جلالة الملك
مولانا الأمين الكريم Sultan Salahuddin ibnu almarhum Sultan Badlisyah wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Salahuddin Badlisyah ibnu Sultan Salahuddin wa jami' usratil malakiyah Allahumma fiqhum lis-sadad wa aslihum bil ibad wal bilad waj'al taqwalahum khairraz zad innaka raufur rahimul jawad ya latifan bil ibad ya rabbal alamin ربنا اغفر لنا وللإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Pakan soft, betulkan soft. Sesungguhnya sebenarnya Salli fadhil jemaah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة. السلام عليك أيها النبي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا رسول حينا وربنا بسلام وادخلنا الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اهنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع إيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من قيد الدنيا وعذاب الآخرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا